Halo Aus GMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Guten Tag. Saya Shanas dan kita akan bersiaran pada petang ini untuk sesi graduan pisang goreng panas atau graduan PGP. PGP ya, bukan PKP. Saya untuk mengumumkan PKP pula nanti. Jangan viral. Okey, kenapa topik ini yang kita akan bincangkan pada hari ini kerana menurut UOB Global Economics and Macro Research, mereka meramalkan keadaan pasaran kerja akan bertambah lebih baik pada suku kedua 2021. Jadi pada petang ini kita beri peluang kepada subject matter experts dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal DJMI untuk berkongsi maklumat yang mungkin selama ini kita tidak tahu atau kita tidak pasti. Jadi kita mulakan sesi graduan PGP ini dengan saudara Rashdin bin Ramli yang merupakan Ketua Seksyen Precision Machining and Assembly DJMI. Rashdin akan berkongsi maklumat berkenaan bukan satu, bukan dua, tetapi 3 program DJMI iaitu CPT, SMT dan MTM. Selamat datang saya ucapkan kepada Rashdin. Terima kasih. Okey, kita mulakan dengan mungkin sedikit penerangan tentang CNC Precision Technology ataupun Computer Numerical Control Precision Technology. Panjang tu nama tu. Ya, menakutkan juga. So mungkin Rashdin boleh terangkan sedikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator. Terima kasih kepada marketing JMI kerana sudi menjemput saya untuk sesi kali ini. Jadi alhamdulillah, pertama sekali saya nak ucapkan syabas dan tahniah lah kepada lepasan SPM baru-baru ni yang dah tamat menduduki peperiksaan SPM. Syabas tahniah juga kepada guru-guru dan ibu bapa yang sama-sama berjuang sepanjang norma baru dalam pembelajaran PNP inilah. Okey. Jadi berbalik pada soalan moderator tadi, Puan Shanas, okey. CNC Precision Technology, okey. Kalau CNC itu singkatan untuk CNC Numerical Control. Dan dia adalah sebuah mesin atau nama mesin yang tidak asing lagi dalam teknologi mechanical pembuatan. Jadi kami di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal ni, okey, memang boleh dikatakan CNC ni sangat sinonim dengan semua subjek yang kita tawarkan di sinilah, okey. Nah, di bawah Jabatan Mekanikal ada 9 program dan boleh saya katakan hampir keseluruhan program ni mengandungi atau para pelajar akan belajar tentang CNC, okey. Jadi berbalik tadi, CNC Precision Technology ni panjang dan menakutkan, kan? Even perkataan kejuruteraan tu pun menjadi satu stigma masyarakat, dikaitkan dengan pekerjaan 3D, dirty, dangerous and difficult, kan? Jadi kita dalam bidang kejuruteraan ni kita kena faham bahawa kita lah suatu bidang yang mengaplikasikan penemuan saintifik, okey. Kalau di pihak universiti dia lakukan R&D, tapi bila sampai di peringkat nak komersialkan, okey, satu-satu penemuan tu, dia akan pergi ke applied science. So kejuruteraan ni adalah applied science, okey. Manakala teknologi atau technical ni dia adalah applied engineering. Okey, jadi dia lebih tertumpu kepada teknik-teknik untuk menjadikan benda tu lebih berguna kepada masyarakat. Okey. Dan CNC ni kita boleh dapati di hampir ke semua industri pembuatan sebenarnya. Mesin ni dia adalah suatu mesin yang digerakkan dengan bantuan komputer. Dan untuk menggerakkan komputer, kita tahu komputer ni hanya faham satu bahasa, iaitu programming language. Okay?
kita kena pandai buat dia punya coding. Okey. Dan zaman sekarang ni kalau kita tengok ledakan teknologi maklumat dengan teknologi 4G, 5G, okey. Masyarakat umum dah mengetahui bila bercakap tentang programming, okey. Tapi di sini di CNC kita punya language, okey, machine language kita tak sama macam programming komputer. Taklah sesusah, okey, ataupun serumit untuk memprogramkan komputer, sebab kita juga menggunakan komputer untuk menulis program untuk mesin ni tadi. Okey. Di sini saya bawakan contoh. Okey. Kalau kita tengok, ini adalah hasil contoh projek final year project. Projek akhir graduan daripada CTT ni. Okey. So kalau kita tengok bentuk dia adalah sebuah senjata. Dan pada asalnya senjata yang berada di pasaran bukanlah seberat ini, okey. Diasaskan dengan pembuatan yang estetik, okey. Kalau kita tengok di sini hampir impossible untuk kita jadikan dia senjata, tapi di CPT, okey, kita galakkan dan kita sarankan pemotongan hanya dilakukan pada metallic structure atau metal lah. Jadi student ni sebenarnya dia belajar banyak, okey, daripada semester 1 hingga semester 5, dan semester 6 dia akan pergi implant training selama 6 bulan. Jadi sepanjang pembelajaran selama 3 tahun atau 2 tahun setengah secara formal di institusi, okey, mereka akan didedahkan dengan 3 kompetensi asas penting, okey, iaitu technical competency, knowledge competency dan juga social competency. Jadi 3 ni diterapkan dalam subjek, okey, yang kita ada. Jadi kalau kita tengok kat sini, hasil dia pada semester 5 dia akan bekerja secara berkumpulan. Pada semester 1 dan 2 ada juga dia bekerja secara berkumpulan, tetapi tidaklah sampai akan mampu untuk buat projek sedetail ini. Okay. So kalau kita tengok daripada design, okay. Walaupun dia belajar CNC machine, tapi dia ada capability dan capacity untuk design juga. Okay. Cumanya design dia berbeza dengan student ataupun graduan daripada IDE. Okay. Kita ada IDE Industrial Design, kita ada PDM Product Design, which is more detail. Okay, dia punya konsep of design. Tapi dalam CPT ni apa yang dia belajar yang paling penting, cara, okay, untuk dia buat pemotongan pada alat ni, pada projek dia. Okay, sebab untuk potong besi dia perlukan besi yang lebih keras. Dan besi itu sebenarnya datang dengan cutting angle ataupun sudut pemotongan yang betul. Okay, macam pisau. Kita tengok, kita bezakan pisau dengan gunting. Okay, pisau dia punya sudut dia tirus, tapi gunting hampir flat. Okey. Tapi dari segi pemotongan, okey, dia memotong benda yang dia mampu memotong benda yang sama. Okey. Jadi dan di sini kalau kita tengok material yang dia potong kebanyakannya metal, di sini aluminium lah. Jadi untuk menggunakan mesin ni apa yang dia perlu buat, first dia kena tahu cara mengoperasi mesin, okey, di mana mesin tu perlukan program. Jadi untuk hasilkan program, okey, untuk final year project, saya akan cerita lebih pada final year project lah. Sebab final year project ni dia akan aplikasi semua knowledge daripada semester 1. Ya, betul. Ya. Jadi kalau saya rumuskan di sini, apa yang dia belajar daripada semester 1 barulah dia nampak di mana penggunaan dia. Ya. Saya banyak juga bertanya dan ada juga student bawah seliaan saya yang berkongsi, okey, betapa beruntungnya dia belajar kat JMI. Masa mula-mula dia masuk, dia blur-blur. Semester 1 dia rasa macam apa yang aku belajar ni, kan? Macam nak quit pun ada. Tapi bila dia masuk semester 2 dia dah makin, sebab makin kenal, tak kenal maka tak cinta. Jadi dia dah kenal, dia makin sayang, kan? Jadi ini adalah satu bagi saya sangat interesting lah, sangat menarik, kan, penemuan ni. Jadi betul, dia berada pada apa orang kata, pada landasan yang betul. Tak perlu risau, tak perlu malu, tak perlu takut kalau semester 1 dia masih blur-blur. Jadi
Kalau kita tengok bila dia sampai dekat semester 5 atau semester 4, dia start nak buat projek baru dia nampak. Dia perlukan ilmu dalam material science untuk tentukan apa bahan yang diperlukan. Okay? Dia perlu juga tahu cara nak melukis. Okay? Sebab kita dah dedahkan, kita dah ajar dia gunakan perisian seperti CAD. Jadi CAD ni satu perisian singkatan untuk Computer Aided Design. Okay? Jadi ada banyak jenama ataupun nama-nama yang famous dalam perisian ni. Antaranya zaman dulu, zaman saya, kita pakai AutoCAD. Okay? Sekarang ni SolidWorks. Okay? Dan macam-macam lagi. Jadi perisian ni digunakan untuk melukis model. So apa model? Okay? Kalau ini adalah produk dia dalam bentuk fizikal, model adalah dalam bentuk digital. Okay? So pelajar akan didedahkan macam mana nak melukis. Jadi dalam final year project, normally dia akan bentangkan proposal, cadangan, kertas cadangan, apa yang dia nak buat. Okay? Dalam kertas cadangan tu dia diajar cara untuk menerangkan dan dia harus bentangkan, buat presentation, dan dia kena defend atau justify setiap butiran yang dia nak buat. Okay? Di situ dia kena buktikan yang dia faham apa yang dia nak buat, okey. Dia mampu, okey, untuk membuatnya, okey, dan dia tahu juga capability atau capacity mesin yang dia akan gunakan. Jadi sama macam dekat industri. Kalau kita tengok alam pekerjaan untuk CNC ni, dia sebenarnya mesin ni dia duduk dalam environment yang sejuk, dalam beraircon. Jadi tak ada istilah panas. Okey. Dia orang yang bekerja dengan CNC, dia akan duduk dalam persekitaran yang aircon, kan? Sebab mesin ni memang sangat sensitif. Okey, dia tak boleh duduk tengah panas. Okey. Jadi jangan risau, okey. Anda sebenarnya tak ada pun kena jemur tengah panas kalau masuk alam pekerjaan. Jangan anggap ini satu kerja yang berat, okey. Jadi untuk programming pula dia akan duduk dalam satu lab, sama juga aircon, okey, buat kerja, okey, lukis. Jadi berbalik tadi, dia akan buat market survey. Contoh kat sini, mungkin dalam market survey tu produk yang dia ingin hasilkan tu dah ada, tapi dia kena perlu buat penambahbaikan, value added, okey. Dan dia kena bentangkan dalam projek proposal dia juga. Jadi dan proses step-step ni penting. Okey. Jadi daripada design dia gunakan CAD, lepas tu dia akan masuk untuk generate program, dia kena gunakan perisian CAM, Computer Aided Manufacturing. So dalam CAM ni model daripada CAD tu akan dipindahkan atau ditranslate, okey, untuk kita masukkan elemen-elemen manufacturing dalam tu. So akan ada capability untuk buat simulasi pemotongan. So untuk setiap pemotongan tu dia ada strategi dia. So ni student belajar dan kita ajar, kita dedahkan semualah, okey. Jadi daripada camp tu nanti dia akan generate program. Jadi mudah, okey. Dalam programming ni ada dua cara, okey. Sama ada secara manual atau automatik. Yang saya ceritakan gunakan perisian CAM ni tadi adalah secara automatik. Manakala secara manual dia directly pergi di mesin dan dia key in. Okey. Jadi inilah antara sebab mengapa kalau kita tengok graduan GMI kebanyakannya dia tak ada masalah untuk bekerja di industri. Dan industri suka sebab masuk terus boleh bagi kerja. Okey. Sebab macam saya katakan tadi, dia faham the flow, the process. The whole process tu dia buat sendiri. Walaupun dia bekerja dalam berkumpulan, tapi dia akan buat secara individu bila untuk menyiapkan sesebuah projek. Okey. So sangat menarik, CPT ini tidak dinafikanlah. Sampai sekarang ni pun kita tak ada mengalami masalah lah untuk mendapatkan jumlah yang sepatutnya untuk program ni, alhamdulillah. Okey, ini crossbow lah. Okay. Yang saya rasa tak jumpalah pun. Mungkin tak jumpalah dekat banyak rumah orang di luar sana kan. Okey, apakah aplikasi atau produk yang kita biasa tengok
okey, melalui teknologi CPT ni. Okey. Sebab nanti takut pelajar kat sana dia berminat dengan programming, Betul. dengan design, tapi macam alamak kena buat senjata ke? Macam tu kan? Ya. Okey. Menarik. Jadi saya nak ringkaskan kat sinilah. Uh, dalam sejarah CNC ni, kenapa mesin ni boleh wujud? Okey. Kalau kita tengok balik, dia bermula seawal tahun 60-an dan 70-an sebenarnya. Okey. Di mana masa tu tengah boom mass production, okey, untuk membuat barang dengan skala yang besar dan juga untuk meningkatkan produktiviti. Okey. Jadi dengan terhasilnya mesin CNC ni yang semakin berkembang pesat, sebenarnya dia lebih awal lagi. Kajian tentang mesin ni lebih awal lagi. Dan dia adalah ibu kepada bidang pembuatan ni. Hampir ke semua barang dalam rumah sebenarnya, kalau kita tengok perabot, sudu, okey, apa-apa saja, okey, yang ada bentuk fizikal, okey, dan kita dapati dia, kita beli dia daripada kedai. Makna kata kalau dah berada kat kedai tu, dia dihasilkan oleh sebuah kilang. Okey, dan kilang tu membuat secara besar-besaran. Dan untuk membuat secara skala yang besar, dia perlu run 24 hours. Okey. Dan mesin ni ada capabilities untuk run 24 hours. Okey, sebab cara nak set up mesin ni, normally dia di dalam mesin ni, okey, dia ada satu jig and features, okey, di mana setiap barang yang masuk tu dilekat dan dipegang, okey, dan dipotong mengikut program yang kita buat tadi, okey. Contoh macam saya cerita tentang sudu. Very simple. Sudu ni kalau nak buat, dia perlukan die. Teknologi kita ada khusus, program, tool and die. Okay. Tapi untuk membuat acuan tu, okay, kita perlukan mesin CNC. Jadi dia berhubung kait. Okay. Daripada mesin CNC ni tadi, terhasillah acuan. Sama juga barang-barang plastik. Untuk membuat barang-barang plastik, kita perlu buat acuan. Okay. Acuan ni macam kita buat karipap. Kan, kita nak buat karipap tapi kita tak pandai gentil dia punya bunga dia tu kan. Kan ada acuan. Betul. Ataupun acuan kuih bahulu. Itu acuan kan. Very simple. Kita masukkan, kita tekap aja. Okey. So keluarlah produk. Tapi kalau kita nak buat mass production, kita tak boleh dapatkan satu je acuan kan. Kita kena ada banyak acuan. Betul. Untuk tingkatkan produktiviti. So banyak yang kita hasilkan dalam masa yang singkat, kita boleh jual dengan harga murah dan boleh bersaing. Jadi dia ada hubung kait sebenarnya dengan ekonomi negara. Jadi kat luar sana sebenarnya industri sangat memerlukan graduan daripada bidang-bidang yang ada dalam mechanical engineering ni sebenarnya. Kita ada 9 bidang. Dah hampir ke semua bidang ni sebenarnya ada demand sehingga sekarang. Lebih-lebih lagi tadi ada kajian tentang ekonomi akan boom. So kalau kita tengok ekonomi dia, setiap kali dia turun dia akan naik. Boom. Dan sebagai graduan, kalau pelajar-pelajar masuk tahun ni, okey, dan dia keluar dengan keadaan banyak peluang pekerjaan. Okey. Jadi jangan tunggu lama-lama lah. Ni goreng pisang panas ni. Betul tu. Betul. Okey. Ada satu lagi program yang bunyi dia dekat-dekat lah, sebab dia T juga dekat hujung tu. Okey, Sheet Metal Technology and Fabrication. Okey, yang ni macam mana pula program dia? Okey. SMT. Okey, T di belakang, teknologi dia. So sheet metal ni kalau kita definisikan zaman sekarang ni, dia adalah kepingan logam yang ketebalan dia di bawah 6 mm. Okey. Jadi kepingan logam ni dia ada 3. Okey. Dia ada foil. Okey. Foil ni bila dia punya ketebalan dia tu di bawah 0.5 mm, macam kertas. Okay. Yang kita balut ya, untuk masak. Itu dekat dapur kan. Itu pun sebenarnya dibuat oleh satu acuan yang special. Dan nak buat acuan tu guna mesin ni tadi. Dan teknik-teknik proses yang sama akan berlaku untuk buat acuan. Jadi menariknya graduan JMI, okey, setiap barang yang dia tengok, dia tahu proses yang berlaku dalam tu. Okey. Kalau pergi supermarket tu, setiap barang yang dia pegang tu, dia tahu, oh ini produk plastik, mold dia bentuk macam ni. Ini produk besi, bentuk dia macam ni. Jadi, menarik sebenarnya.
pembelajaran sepanjang hayat berlaku di situ. Pergi Kan? mana-mana tak Pergi berhenti mana-mana berfikir. tak berhenti berfikir. Ya, betul. Okey, untuk sheet metal saya bawa satu produk ni. Okey, nampak macam simple. Macam saya katakan tadi, kalau dia bawah 0.5 mm dia dipanggil foil. Okey. Tapi kalau dia di bawah 6 mm, okey, sampailah 1 mm, okey, dia dipanggil sheet metal. Kalau dia metal. So ada banyak. Jadi untuk atas daripada 6 dia panggil plate. Okey. Kepingan logam lah. Okey. Jadi untuk membuat produk-produk daripada sheet metal ni, dia ada proses yang berhubung kait juga dengan program tool and die sebenarnya. Okey. Kalau kita tengok lubang-lubang ni dihasilkan oleh proses blanking dia panggil. Okey. Bengkok-bengkok ni dipanggil bending. Okey. Ini ada lekukan di sini. Setiap lekukan yang dia buat, setiap bending akan menguatkan sebenarnya. Okey. Structure. Lekuk-lekuk tu bukan tak sengaja lah. Bukan tak sengaja. Dia dalam kejuruteraan ni yang menariknya, okey, setiap benda yang dia buat dalam design, sebab dalam design, ilmu design, the best design is the simplest design. Okey. Less is more lah. Less is more. Ya. Yeah. Konsep tu kita kena ingat. Okey. Jadi as long dia boleh function, okey, dan ada nilai estetik, okey, dia adalah satu produk yang bagus lah. Okey. Dia di sini kita tengok dia hasilkan. Ini final year project. Student SMT ada banyak projek. Okey. Ada projek buat kabinet besar. Okey. Ada buat booth, ada buat macam-macam lagi. Okey, ada buat pembakar lemang. Okey. Jadi kalau kita tengok hasil student ni sangat mengagumkanlah dalam sheet metal teknologi ni. Jadi dia akan belajar tentang macam mana nak buat atau nak design, okey, produk daripada kepingan-kepingan ni. Dia kena fikir. Okey. Kita ambil contoh kotak. Okey. Kotak bila kita lipat-lipat atau kita ni dia jadi satu bentuk unik. Ada kotak yang betul kotak, ada kotak bentuk macam-macam. Kita pergi IKEA. Okey. Bukan nak iklan IKEA, tapi kalau saya bagi contoh IKEA ni orang nampak. Okey. IKEA ni dia punya design dia simple. Okey, dan instruction yang dia bagi tu pun senang faham. Okey, untuk non technical punya pun senang faham. Betul? Saya ambil untuk sheet metal ni saya ambil contoh kotak. Packaging dia. Okey. Walaupun packaging dia diperbuat daripada kertas, okey. Tapi kalau kita tengok untuk hasilkan bentuk-bentuk tu, kalau kita buka, dia panggil, kalau dalam istilah sheet metal ni dia panggil strip layout. Okay. Besi dalam keadaan yang rata. Okey. So besi yang bengkok-bengkok ni dalam keadaan yang rata dia lebih panjang. Betul? Dia lebih panjang, dia bukan begini. Okey. Jadi student ni dia kena imagine, okey, macam mana bentuk asal dan macam mana proses akan jadikan bentuk akhir. Okey. Tapi jangan pening kepala, zaman sekarang ni semua dah ada software perisian. Okey, kita akan bantu, kita akan dedahkan cara yang terpantas. Okey, kita simulate. Okey. Contoh dia gunakan SolidWorks. Okey, SolidWorks ni dia boleh lukis bentuk produk yang dia nak dan dia boleh flatten secara automatik. Tak macam zaman dulu. 20 tahun dulu engineer dalam bidang sheet metal ni sangat pakar. Okey. Kalau kita nak buat cone contoh, okey, bentuk cone sebenarnya dia bentuk trapezium. Okay. Sebab bila dia dah pusing, cantumkan baru dapat bentuk cone. Okey. Itu antara challenge. Okey. Betapa hebatnya produk design diaplikasikan dalam sheet metal teknologi. Okey. Dan produk-produk sheet metal ni sebenarnya sangat luas. Okey. Kita boleh tengok paling mudah dalam sektor pembuatan kereta, otomotif, pemotoran. Hampir kesemua, okey, rangka ataupun body, okey, sebenarnya dihasilkan daripada teknologi sheet metal ni tadi. Even kalau kita tengok dalam industri aviation, okey, dalam industri pembuatan kapal terbang, okey, sheet metal pun main peranan di situ. Even kalau kita pergi ke Subang di MAS, okey, ada workshop khas, ajar cara repair sheet metal ni tadi. Okey, dia ada kursus khas untuk sheet metal.
dan bayaran dia pun lumayan. Okey, nampak macam simple, tapi uh, uh, taklah semudah yang kita sangka. Okey, cumanya dia akan jadi mudah bila kita ada ilmu. Apa-apa saja sebenarnya dia akan jadi mudah kalau kita tahu, kan? Macam contoh yalah, okey. Kalau orang tu tak tahu, maka dia akan kata susah. Tapi Kejap, saya yes. tak tahu ni, saya nak tanya. Ya betul. Ini pemegang yang mangkuk besar kat luar tu ke? Yang macam Alright. Okey, ini untuk pegang monitor, okey. Monitor kalau kita tengok yang boleh tilt, okey, dan boleh pusing, okey. Dia ada plate-plate. Jadi setiap bahan ni tadi dia design gunakan komputer dan dia kena tentukan dia punya fitting tolerance, okey. So dalam sheet metal ni penting untuk dia tahu tolerance, sebab setiap penyambungan yang dia buat tu, okey, akan ada tempat-tempat yang memang kena longgar, ada tempat-tempat yang memang kena ketat, kan? Jadi gabungan dua ni akan menghasilkan produk yang berfungsi dengan betul lah. Okey. Jadi tak boleh kita design semua ketat, okey, atau semua longgar. Okey, dia sebenarnya ada prinsip design yang tersendiri. So ini yang boleh kita banggakan dalam bidang SMT ni tadi. okey. Dua program ni tadi, bila Rashdin berkongsi maklumat tu, saya yakin para penonton tu boleh imagine, boleh bayangkan, oh ini adalah produk alright, daripada teknologi ni. Now, satu lagi program iaitu machine tool maintenance, di mana kita tak nampak produk. Tapi lebih banyak kepada teknologi atau kemahiran belakang tabir. Betul. Okey, mungkin Rashdin boleh kongsikan sikitlah maklumat. Okey, terima kasih. Jadi sebelum kita pergi ke MTM ni, kita saksikan dulu, okey, kita tengok dulu apa mesin-mesin yang digunakan dalam kedua program ni, okey. Contoh tadi saya cerita banyak tentang CNC. Of course CNC ni dia guna mesin CNC. Tetapi tak bermakna dalam bidang SMT tak pakai. Okay? Dalam SMT pun ada mesin. Cumanya CNC dia CNC laser. CNC bending. CNC turret punching. CNC water jet. Okay? Jadi bidang yang dia belajar banyak menggunakan mesin-mesin ni. Okay? Dan mesin-mesin ni sangat perlukan maintenance. Okay? Mana penyelenggaraan berkala yang betul dan juga ialah kita guna mesin ni memang didesain untuk berjalan 24 jam kalau di industri, dan ada certain masa dia perlu dihentikan khas untuk buat penyelenggaraan. Di sinilah maintenance team ni datang. Dalam program machine tool maintenance ni, dia didedahkan dengan cara-cara untuk buat penyelenggaraan yang betul. Okey. Dia bukan saja kena selenggara betulkan, dia kena kesan apa kesilapan atau kekurangan yang menyebabkan mesin ni rosak. Dia kena buat diagnostik. Dia buat diagnostik, troubleshooting, inspection, semualah. Semua proses yang diperlukan, dan dia juga didedahkan dengan cara untuk buat kalibrasi. Okey. So kalibrasi ni sangat penting sebab lepas betulkan mesin, without calibration tak guna juga. Okey. Sebab dalam kejuruteraan pembuatan ni semua kena precise. Semua kena tip top. Kalau nak potong 10 mm kena dapatkan 10 mm. Okey. Jadi contoh burung elang ni, okey, dipotong dengan laser. Dia adalah terdiri daripada kepingan-kepingan bentuk-bentuk kepingan logam, okey, dan difittingkan atau dibuat seperti jigsaw puzzle untuk hasilkan ni. Sangat menarik. Kan? Jadi untuk hasilkan ni bukannya satu perkara yang mudah. Tapi dia jadi mudah macam saya kata kalau tahu caranya. Okey. Jadi ini antara SMT punya projek, okey, dan dia gunakan laser tu tadilah, okey. Untuk MTM, berbalik pada MTM ni tadi, dia ada belajar pneumatics, electro-pneumatics, electro-pneumatics, PLC, dia belajar tentang penyelenggaraan motor, okey. Jadi dia juga didedahkan diagnostic tool, okey, cara-cara nak menggunakan diagnostic tool. Kalau kita tengok di kedai-kedai kereta servis, okey, servis yang bertauliah, okey, kalau dia
memang ditauliahkan untuk servis kereta Mercedes for example kan. So dia ada satu panel diagnostic tool. Dia hanya perlu cocokkan di tempat port dia, okey. Dan segala data okey akan keluar, okey. Akan ditunjuk, dipaparkan dekat skrin. Jadi yang faham data tu, yang tahu cara baca data tu, orang-orang yang didedahkan dengan ilmu tu lah. Dan benda yang sama juga student ni akan belajar. Okay? Jadi demand di luar sana sebenarnya sangat tinggi. Kalau kita tengok setiap industri ada mesin CNC. Betul. Okay? Dan setiap tahun pengeluaran akan ditingkatkan. Sebab productivity dia tak boleh stagnan. Okay? Akan ada inovasi, akan ada penambahbaikan, akan ada persaingan berlaku di situ. Jadi mesin ni akan dikerah bekerja dengan lebih hebat lagi. Okay? Dan apa akan terjadi pada mesin ni? Dia akan ada wear and tear. Lelasan-lelasan pada besi akan menghasilkan lelasan, kehausan, okey, dan dia dah tak dapat berfungsi dengan betul. Jadi di sinilah produk keraduan kita MTM akan menyelamatkan mesin ini tadi. Okey, so daripada beli mesin baru, okey, repair sikit boleh pakai. Okey, untuk for the next 2 or 3 years. Okey. Jadi di luar sana memang sama juga, goreng pisang panas. Kan? Macam doktor mesin lah dia orang ni. Doktor mesin, betul. Kalau kita tengok, bercakap tentang doktor ni, COVID ni, dah daftar ke belum? Kan? Dah. Saya baru semalam. Alright, kalau kita tengok dalam sistem pembuatan ni, okay, di DJMI khususnya, okay, produk plastik. Saya nak bercakap sikit lah. Okay. Plastik ni sebenarnya satu anugerah yang hebat juga. Okay. Dalam bidang perubatan, hampir 80% okay, equipment yang digunakan macam picagari, okay, sarung tangan, getah, okay, apa-apa alat sekarang ni kita tengok PPE diperbuat daripada plastik. Okay. Even alat-alatan yang berhubung kait dengan industri healthcare ni, okay, kita tengok kalau boleh dia plastikkan, dia nak plastikkan. Sebab apa? Plastik tak karat. Okay. Jadi sangat bertuah lah kepada mereka-mereka yang menyambung pengajian di GMI. Jangan takut pilih bidang apa, semuanya menjadi goreng pisang panas. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Rashdin kerana meluangkan masa untuk berkongsi maklumat yang memang sangat menarik dan bermanfaat tentang program CPT, SMT dan MTM. Okey, jadi kita akan bersama seorang lagi pakar sebentar lagi dari bidang Product and Industrial Design pula.
Tuti Liana binti Medali, tenaga pengajar dari Section Product and Industrial Design. Okey, kabarin. Oh, baik, waras. Waras tu baguslah sebab memang kita nak bercerita perkara yang waras-waras saja sekarang. Ya, benar. Okey, cuba berkongsi sedikit tentang product design and manufacturing. Program ni saya rasa memang macam pisang goreng panas jugalah selain pada graduan-graduan dia. Program tu sendiri memang laku. Mungkin Tuti boleh kongsikan sikitlah. Okay, terima kasih moderator yang jelita hari ini. I tengok. Okey, untuk program Product Design and Manufacturing, dia adalah satu program di mana dia kalau bahasa mudah dia actually product engineering lah. Okay. Dia punya pengurusan tu dia tertumpu pada analisis. Dia banyak pada engineering analysis dari sudut reverse engineering. Lepas tu dia ada juga buat design tapi dia lebih konsep dan lebih kepada konsep sebab dia sebenarnya benda tu dia antara dia di antara designer dan juga manufacturing. Tapi dia punya fokus tu memang tumpuan dia bila dia dapat design, bila dia dapat dia tengok spek, dia kaji, dia kena scan, kena tak design tu boleh untuk dikomersialiskan. Lepas tu dia kena buat dari sudut kena tengok adakah design tu dia boleh dapat diguna pakai dalam teknologi. Sebab untuk PDM dia ni menjurus kepada advanced manufacturing. So dia akan macam tadi yang Tuan Rashdin kata, dia adalah orang yang akan khususnya dalam manufacturing punya line lah. Kan dia buat pembuatan sikit-sikit. Ya, betul. Sebab sebelum kejadian untuk proses manufacturing tu dia yang orang kata macam ada buat penilaian, ada buat analisis, product analysis dari segi spek dia, dari segi teknikal dia, dari segi commercialization dia. So dalam bidang mereka tu, diorang juga ada belajar 3D modeling menggunakan CATIA. CATIA orang yang sangat hebat dalam automotive industry sebenarnya. So dan mereka juga didedahkan sketching jugalah. Tapi dia punya sketching tu lebih kepada mereka belajar manual sketching tapi pemberat dia adalah kepada digital sikit lah. CATIA especially 3D modeling. Okey, nak tanya, Tuti nervous ke? Lapar. Oh, lapar. Okey. Sama lah kita. Alright. Okey, jadi bila kita bercerita tentang product design ni, bermaksud kita tak boleh syok sendirilah design. Betul. Kan? Sebab nanti yang akan menghasilkan atau membuat produk tersebut, dia perlu ambil kira juga practicality. Betul. Penghasilan itu nanti kan? Okey, jadi industrial design pula macam mana? Okey, industrial design pula adalah program yang di mana pelajar didedahkan lebih kepada design thinking. Okay, design thinking, creative thinking, design proses, di mana kejadian, di mana dia kena buat research, kena tahu siapa dia punya market research, okay, target pasaran tu, and then dia akan keluarkan konsep dan idea. Dia lebih berat kepada develop produk tu dalam dari sudut dia punya 2D. Dan dia juga didedahkan kena belajar juga buat 3D modeling, technical drawing yang seperti mana Tuan Rashdin cakap tadi, first year, second year tu dia kena pegang, belajar main mesin semua itu. So maknanya apa yang diterapkan semasa tahun 1 dan 2 dia kena guna pakai. Sebab semasa dia orang semester 2, dia orang sudah didedahkan dengan design project. Di mana industrial design ni dia ada 3 disiplin yang perlu you kena lalui lah. Yang pertama reka bentuk produk, kedua reka bentuk automotif, ketiga reka bentuk perabot. So kalau yang setahu saya dekat IKM ada teknologi perabot rasanya CJ dia. So kalau mana yang graduan daripada IKM tu suka melukis ke, suka idea kan, sebab skill untuk, sebab saya dulu IKM. So saya nampak actually saya macam mana terjerumus kepada bidang industrial design ni sebab saya suka melakar, saya ada idea, tapi skill di IKM tu saya ada skill membuat kemahiran itu. Alright. Okey, kalau ada pelajar-pelajar di luar sana lah
yang mereka rasa tak ada pengalaman atau tak ada the basic skills. Contoh dalam design. Okey, creativity pun macam mungkin ada tak ada macam tu. Boleh tak diorang nak masuk program-program yang seperti PDM dan IDE ni? Boleh sebenarnya, sebab saya pernah ajar pelajar ni, dia memang tak ada basic seni langsung. Jadi saya pernah memang ada melahirkan graduan yang daripada zero skill, melukis di Melaka yang manual sampai ke digital dan seterusnya. Dan betul lah, sebenarnya kita kena kalau ada minat, ada kesabaran, ada usaha, benda tu boleh berlaku. Itu saja. Okey, apa perbezaan yang signifikan antara PDM dan IDE? Okey, dia PDM dengan IDE ni selalu dalam senario dekat ni lah, kalau pelajar dia tanya apa beza IDE, apa beza PDM kan. Dia kata mudah dia adalah sini. Untuk PDM, elemen engineering dia 70%. Okey, design dia 30%. So maknanya fokus dia engineering sangat tinggi pada 70% sebab kita nak mengeluarkan pelajar PDM ni ke arah engineering. Sebab tu yang mula-mula saya sebut tadi, dia banyak buat didedahkan engineering analysis, lepas tu design for manufacturing assembly, sebelum nak produce untuk manufacturing. Untuk IDE pula, dia punya design dia 70%, dia punya core. 30% engineering dia kena tahu basic manufacturing process, material process. Kena tahu kalau dia, sebab dia tu orang kata dia macam fashion designer untuk suatu produk. Okay? Macam kenderaan kan. Ya, untuk luaran bahagian, sebab dia nilai aesthetic look dia sangat tinggi kat situ. Sebab macam kita beli jam, kita nak cantik kan, jam cantik. Itulah IDE. Dia lebih macam fashion designer lah, senang kita styling lah. Okey. Alright. Saya yakin Tuti masih berhubunglah dengan alumni dari program PDM dan IDE. Okey. Mungkin mereka ada bercerita dengan Tuti. Di mana mereka sekarang? Apa bidang kerja yang mereka buat? Kalau PDM, rata-rata yang saya dapat maklumat, kebanyakan mereka ada yang jadi technical assistant, ada yang technical designer, ada yang banyak terlibat dalam oil and gas punya side project, ada yang project engineer, and yang paling terkini ni yang saya dapat tahu, dia terlibat dengan AR VR. Dia jadi 2D dan 3D artist. Itu dia punya AR VR tu, dia tengah reform untuk automotive design lah sebenarnya. Okey. Dan manakala untuk IDE pula, rata-ratanya memang dalam hala tuju yang betul lah. Product designer, ada yang 3D specialist untuk UI UX pun ada yang head of project untuk interior dengan graphic design, dan yang terkini dia adalah project engineer junior dekat untuk R&D, research and development, Sarawak Agriculture. Oh, okey. Saya banggalah dengar alumni JMI yang berada di luar sana yang berjaya. Okey. Ada tak mereka kongsikan kemahiran yang mana yang diterapkan di JMI yang sangat membantu mereka sekarang ni? Yang sekarang ni sebenarnya lebih kepada rata-rata lah on technical spec. Kalau PDM, rata-ratanya yang saya tu adalah engineering analysis lah. Okay? Engineering analysis, civil engineering. Lepas tu ada yang bahagian quality check, QA QC. So sebab mereka sebenarnya dah ditedahkan banyak subjek. Sebab PDM dengan IDE ni dia ada subjek-subjek yang berlainan. Sebab khususnya PDM dia banyak subjek memang betul-betul engineering, mechanical design lah. Okay? So kalau dalam dia punya final year project, kalau dia melakukan design pun, dia akan make sure dia punya design prototype dia tu working, functional. Berbeza dengan IDE pula. Okay? IDE dia lebih kepada rupawan, cerita, outlook. Okay? Walau boleh buat function, tapi basic lah. Maknanya dia mungkin dia punya function, langkah dia mungkin 3 step. Mungkin kalau macam untuk PDM, dia 10 step. Sebab engineering dia lebih banyak subjek dia. Dan menarik sebenarnya. Okey. Menarik
penceritaan tersebut sama macam menariknya peluang pekerjaan pelajar-pelajar atau graduan-graduan dari PDM dan IDE. Baik, terima kasih Tuti sebab sudi meluangkan masa dan bersama-sama kami di sini untuk bercerita tentang PDM dan IDE. Okay, saya sebenarnya sedang menunggu rakan-rakan saya yang sepatutnya dah sampai balik ke studio. Tapi tak pasti diorang kat mana. Mungkin producer, boleh kita check live location diorang tak sekarang? Dengar tak? Sama-sama. Assalamualaikum, saya nak RM5. JMI. Encik dari JMI ke? Kami berdua dari JMI. Encik dari mana tadi? Kami pergi sekolah tadi. Lepas pun singgah cari buah pisang jap. Encik Rozlan ya? Ya, saya Rozlan. Ini Encik Syed. Itulah, saya tahu sangat pasal JMI ni sebab anak saya belajar kat JMI. Dah habis dah. Dah kerja dah. Alhamdulillah. Bagus. 2 minggu lepas habis belajar je terus company panggil interview. Alhamdulillah lah. Gaji pun boleh tahan. Company pun percaya kat dia. Baru kerja je terus boleh handle macam-macam. Sekarang ni saya nak cakap juga pasal bayaran balik pinjaman Mara tu. Oh, tu memang bagus. Bayar sikit je saya lega lah. Memang cukup gaji dia untuk bayar pinjaman tu. Ya, betul tu Puan. Satu kelebihan belajar di IMA. JMI pun adalah satu IMA juga. Kelebihannya adalah bayaran balik bantuan pinjaman tadi adalah sangat rendah. Sangat rendah, memang jauh nilainya berbeza dengan jumlah pinjaman. Kami akan ceritakan secara detail ya, macam mana dikatakan rendah tadi. Tak perlu bayar semua jumlah pinjaman. Saya pas kepada rakan petugas saya ya, Cek Tas. Oh, kat situ dia orang rupanya. Patutlah tak sampai lagi. Okey, saya tadi terdengar Maklimah ada sebut tentang pembayaran balik yuran pengajian Mara. Okey, jadi jom kita buat pengiraan sikit bagi mereka yang agak tak berapa jelas tentang pengurangan, struktur pengurangan pembiayaan Mara tadi. Okey, kita ada 4 situasi. Nah, situasi yang pertama, contohnya Hafiz, Hafiz, dia belajar di JMI dan sepanjang di JMI, dia mendapat pembiayaan Mara penuh, iaitu yuran pengajian serta allowance sara hidup sepanjang 3 tahun. Dan dia telah bergraduat dari JMI dengan PNGK atau pelajar-pelajar sekarang lebih suka menggunakan term pointer. Okey, dia bergraduat dengan 2.0. Jadi Hafiz ni layak untuk mendapat pengurangan dan hanya perlu membayar balik 30% sahaja dari jumlah keseluruhan pembiayaan tersebut. Okey, jadi kita kira-kira
kita anggaplah yuran dan allowance sara hidup yang diterima oleh Hafiz semasa belajar di JMI berjumlah RM50,000. Okey, jadi pembayaran balik semula adalah 30%, maka Hafiz hanya perlu membayar balik sebanyak RM15,000 sahaja. Okey, itu cerita Hafiz. Situasi kedua pula, cerita Adam. Adam ni adalah housemate kepada Hafiz. Okey, dia pun belajar di JMI dan menerima yuran dia menerima pembiayaan MARA penuh yang termasuk yuran pengajian dan allowance sara hidup sepanjang 3 tahun di JMI. Okey, dia pula bergraduat dengan pointer 2.50. Maka Adam ini layak mendapat pengurangan pembayaran balik dan hanya perlu membayar balik 25% sahaja dari jumlah keseluruhan pembiayaannya. Alright, katalah RM50,000 tadi. Maka Adam akan membayar balik RM12,500 sahaja. Okey, ini bunyi macam go shop sikit. Okey, sebenarnya tak ada pun nak jual produk. Okey, situasi ketiga. Alright, adik kepada Hafiz tadi bernama Fatin. Okey, jadi Fatin ni dia juga belajar di JMI. Jadi kalau ada adik-beradik, saudara mara, sepupu, sepapak tu ajak je datang masuk JMI. Okey, ramai-ramai belajar kat sini. Alright. Now Fatin ni pula bergraduat dengan pointer 3.0. Okey, maka Fatin pula layak mendapat pengurangan dan membayar balik hanya 20% sahaja dari jumlah pembiayaan pendidikannya. Iaitu kita anggapkan RM50,000 tadi. Maka dia hanya perlu membayar balik RM10,000 sahaja. Okey. Dan situasi yang terakhir adalah di mana kawan Fatin ni nama dia Zul. Alright. Now Zul ni dia pun belajar dekat JMI. Sama program. Alright. Now dia bergraduat dengan 3.5 ke atas. Okey, 3.5. Dia layak mendapat pengurangan dan hanya perlu membayar balik 15% saja dari jumlah keseluruhan pembiayaan pendidikannya. Jadi bila kita kira-kira semua RM50,000 darab 15% tadi, dia hanya perlu bayar balik RM7,500 sahaja. Okey, itu adalah antara advantage. Alright, kemudahan yang diberikan kepada pelajar-pelajar yang belajar di JMI, alright, dan mendapat pointer yang cemerlang. Okey, jadi tak perlu risau sebenarnya. JMI? Ya. Kami JMI? Kami staf JMI. Nak balik ke JMI lah ni. Tinggal beli kompisan jap. Saya duduk Sungai Tangkas ni. Boleh tak bagi tahu sikit pasal JMI ni? Masa baik dulu, apa ada buat kan? Yelah, kami berdua lah. Tak tahu kursus-kursus yang ada. Sebab saya perlukan maklumat untuk anak saya. Ini anak saya. Oh, ini anak ya? Okey. Kebetulan dia baru berhenti kerja. Dia dulu SPM tahun lepas. Saya cadangkan dia sambung belajar lah. Tak nak sambung belajar. Itulah nak kahwin ke? Itulah. Tak tahulah. Itulah kalau ada, saya cadang itulah. Nak masukkan anak saya dalam program-program di JMI ni. Minat bidang apa? Abang minat bidang apa? Itulah. Saya bukan apa. Saya ada terbaca. Bidang plastik. Satu pilihan yang baik tuan. Kalau nak memilih bidang teknologi plastik ni. Sebab di sekeliling kita tak boleh lari dari plastik. Memang satu produk hari-hari kita guna. Botol air, jam tangan, pen, butang baju, di office, kat rumah, di sekolah, alat tulis dan di macam-macam industri. Ya betul tuan. Di JMI ada bidang teknologi plastik ni. Nama programnya adalah Mall Teknologi. Maklumat lanjut mengenai program ni kami akan ceritakan di set. Zaz. Okey. Apa pun terima kasihlah. InsyaAllah.
Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, memandangkan dia orang dah siap bungkus dah pisang goreng tu, tapi baru lepas berborak-borak lagi. Sementara kita tunggu mereka tu, apa kata kita berkenalan dengan alumni JMI sendiri, Abdul Rahman bin Abdul Ghani yang sekarang berkhidmat di JMI. Okey, jadi ini salah satu cara untuk menyumbang balik, dan yang paling menyeronokkan ialah apabila boleh memohon untuk pengecualian bayaran balik pinjaman MARA tadi sebab berkhidmat dengan subsidiari MARA. Okey, selamat datang Abdul Rahman. Terima kasih banyak. Okey, perkara yang saya nak tanya. Bidang kepakaran Abdul Rahman ni apa? Iron Man ke Plastic Man? Okay, terima kasih Miss Nas. Untuk soalan tu, saya ni Iron Man lah. Sebelum kita pergi lanjut, terima kasih banyak kerana menjemput saya. Jadi Alhamdulillah, saya ni bekas pelajar JMI. Saya dulu melanjutkan pelajaran diploma saya di JMI lah pada tahun 2002-2005. Jadi Alhamdulillah berkat usaha cikgu-cikgu, pinjaman pelajaran MARA saya pada masa itu telah diubah, daripada pinjaman kepada tajaan beasiswa penuh lah daripada MARA. Jadi Alhamdulillah lah, untuk diploma saya belajar secara percuma lah di JMI. Okey, Alhamdulillah. Cikgu-cikgu tu saya termasuk tak masa tu? Masa tu ada kot. Oh ada. Oh nasib baik, Alhamdulillah. Okey. Alright. Jadi cuba Abdul Rahman bercerita sedikit, sebab tadi kita dengar cerita Pak Uda tu dengan kawan-kawan yang ada dekat sana yang tak balik-balik lagi tu. Alright, tentang minat anak dia yang lebih kepada arah plastik, pembuatan atau bidang yang berkaitan dengan plastik. Yes. So mungkin Abdul Rahman boleh berkongsi sedikit tentang program MOL teknologi yang ada di JMI. Baik. Terima kasih banyak. Jadi kalau kita tengok pada video sebelum tadi, anak saudara kita tu dia suka kepada alatan ataupun komponen ataupun produk berasaskan plastik. Jadi kalau kita tengok di keliling kehidupan kita, sama di rumah, di pejabat, dalam kereta ataupun di atas jalan raya, ada banyak komponen-komponen ataupun produk yang dihasilkan berasaskan plastik. Jadi plastik ini sebenarnya diasaskan ataupun dihasilkan daripada acuan suntikan plastik. Kalau dalam bahasa Inggerisnya mold teknologi lah. Okay. Jadi mold teknologi ni dia menghasilkan memang menghasilkan banyaknya komponen plastik dalam pelbagai bentuk. Daripada kecil sehinggalah sebesar-besarnya. Daripada barangan di rumah sehinggalah barangan di dalam pesawat sebagai contoh. Alright. Apa pula program TDT atau Tool and Die Technology? Baik. Berbeza dengan pelajar-pelajar yang berminat dengan program TDT. TDT dalam ungkapan penuhnya adalah Tool and Die Technology lah. Jadi berbeza dengan MOL untuk menghasilkan komponen ataupun alatan plastik, manakala TDT ataupun Tool and Die Technology ini menghasilkan alatan atau komponen ataupun produk berasaskan kepada logam. Jadi proses kerja hampir sama, cuma MOL untuk plastik, Tool and Die adalah untuk menghasilkan alatan logam. Tak kiralah sekecil-kecil komponen ataupun produk sehinggalah sebesar-besar komponen badan kereta ke, mungkin komponen untuk kapal terbang ke. Jadi ada melibatkan Tool and Die, especially komponen-komponen yang dihasilkan dalam bentuk mass production. Okay. Alright. Apa perbezaan selain pada bahan yang digunakan antara mold teknologi dan Tool and Die teknologi? Maknanya dari segi, selain daripada bahan tu mungkin dari segi teknologi itu sendiri atau asas dia? Baik, okay. Kalau di JMI ini secara asasnya pelajar akan melalui pengajian selama hampir kita kata 6 semester lah 6 semester. Jadi di awal pengajian mereka, di samping mereka mempelajari subjek-subjek umum seperti matematik, bahasa Inggeris dan lain-lain, jadi mereka ini akan belajar pengkhususan yang hampir samalah. Sebagai contohnya lukisan kejutaraan, produk design,
asas-asas kejuruteraan seperti material, bidang pembuatan yang berbeza-beza yang kita ada di industri. Dan kemudiannya di hampir ujung pengajian mereka, mungkin dalam semester 4, 5, 6 ataupun semester 5 dan semester 6, mereka akan dipecahkan kepada mengikut kepada minat masing-masing. Kalau yang satu orang pelajar ni berminat dengan plastik, so dia akan pilih di mold lah. Yang berminat dengan logam, dia akan pilih tool and die. Jadi antara yang paling ketara adalah di sini adalah antara pelajar mold dan pelajar tool and die ni adalah dari segi dia punya kita kata pembuatan material dia. Okey. Itu adalah antara yang paling besar lah, plastik dan juga logam. Tapi untuk contohnya untuk plastik, mereka akan melalui proses seperti product design, mold analysis, lain-lain lah mengikut dalam perisian komputer yang kita ada di JMI. Manakala di tool and die, mereka juga akan melalui contohnya product design dan juga analisis dalam bidang sheet metal. Kemudian mereka akan mereka bentuk acuan di dalam perisian. Kemudian akhirnya kedua-dua pelajar ni akan menghasilkan physical project. Sebagai student daripada mold, mereka akan menghasilkan acuan suntikan plastik, dan student TDT ataupun tool and die, mereka akan hasilkan acuan alatan tekan yang berfungsi, dan mereka akan mendapatkan produk yang berfungsi di akhir semester pengajian mereka. Okey, kalau tak silap saya lah, pada tahun lepas JMI telah dianugerahkan anugerah Wira COVID-19 oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Betul? Ya, saya. Okey, apa yang JMI telah sumbangkan sehingga diangkat sebagai Wira COVID-19? Alhamdulillah, sebagai contoh ya, ini adalah salah satu contoh produk yang mana usaha samalah kita kata antara pelajar JMI dan juga tenaga pengajar di JMI, khususnya dalam bidang mold teknologi. So apa yang mereka hasilkan? Mereka telah menghasilkan face shield. Bentuknya mudah, nampak mudah. Kita ada rangka, lepas tu kita ada penghadang muka kan. Jadi ini dia punya rangka juga datang daripada plastik. Dia punya penghadang pun juga plastik. So kita boleh kata kalau produk macam ni 100% adalah plastik. Okey. Jadi yang ni dihasilkan dalam acuan suntikan plastik yang mana dihasilkan di JMI. Bermula daripada produk design, daripada peringkat mereka produk design, maksudnya mereka bentuk produk, Betul. sehinggalah kepada penghasilan produk itu sendiri. Maksudnya kita ada physical mold yang kita attach dekat mesin ataupun di dalam workshop ataupun di makmal yang kita ada di JMI, yang mana mesin-mesin ini kita kata berstandard industri lah. Okey. So maksudnya kita hasilkan ni beribu-ribu. Kita dapat hasilkan beribu sesuai dengan dia punya tema mold teknologi ni untuk mass production. Okey. Saya pun tak ingatlah berapa dia punya kuantiti, tapi banyaklah untuk kita punya frontliner. So jadi ini salah satu contoh kenapa kita diangkat sebagai wira, dan harapnya akan terus diangkat sebagai wira lah kemudian hari nanti. Betul, insyaAllah. Okey, jadi kita nampak relevance mold teknologi dan tool and die teknologi. Yes, sir. Alright, even walaupun dalam keadaan semasa. Yes. Alright, okey. Jadi agaknya berapa lama lagi tenaga mahir dalam kedua-dua bidang ini diperlukan oleh industri? Okey, baik. Kalau tadi saya ambil contoh face shield, okey, sebagai contoh datang daripada bidang mold teknologi. Untuk tool and die, kita nak ambil contohnya bidang otomotif. Kalau daripada zaman dulu kereta, okey, mungkin kita ambil contoh mudah lah, dia bergerak dengan enjin diesel ataupun petrol. Kemudian kita ada kereta yang akan bergerak dengan bateri, sudah bergerak pun dengan kuasa bateri ataupun elektrik. Dan kemudian mungkin beberapa tahun akan datang mungkin ada kereta terbang. Okey. Tapi sebenarnya kalau kita tengok proses revolution dia tu, kita tengok kereta tetap kereta, Betul. ada pintu, ada atap, ada bonet, ada komponen dekat dalam, komponen kecil, komponen besar, okey. Dalam tu ada komponen plastik, ada komponen datang daripada logam.
Tak kira lah kereta tu daripada petrol kepada bateri ataupun akhirnya nanti kepada kereta terbang, sudah pasti kita kata bidang industri otomotif ni memerlukan tenaga pakar daripada bidang teknologi dan tool and die teknologi. Jadi kat sini saya boleh simpulkan, selagi kita ada proses revolusi industri tu, insya-Allah mold teknologi dan juga tool and die teknologi akan kekal relevan sepanjang zaman. Okey, alhamdulillah lah. Seronoklah kita dengar. Ya, saya. Macam tu kan. Maknanya peluang pekerjaan walaupun dalam keadaan sekarang ni di mana ada orang yang dari ada kerja kepada tak ada kerja. Ya, saya. Daripada ada satu kerja kena buat 2-3 kerja. Ya, saya. Okey. Maknanya graduan-graduan dan dua bidang ini memang amat diperlukan. Yes. Okey, bila kita bercerita tentang mass production, alright, atau penghasilan secara besar-besaran. Yes, okey. Di mana letaknya graduan-graduan tool and die dan mold teknologi ni? Kalau dalam bila kita sebut mass production tu orang terbayang kilang. Yes, Bila terbayang kilang dia kata lama kena duduk dekat production line Yes, ke sambung-sambung assemble Yes, bahagian-bahagian produk. Yes, Jadi di mana? Di mana letaknya graduan mold teknologi dan tool and die teknologi ni? Alright. Kalau kita kata industri ataupun kilang, kita perlu buang satu stigma, kita katalah stigma buruk kilang. Tak kira kalau kita tengok sekarang di kampung-kampung ataupun desa, buat keropok pun kilang. Betul. Buat BMW pun kilang. Ya. Okey. Jadinya dalam satu keseluruhan proses ini ada bahagian-bahagian dia. Jadi kalau kita tengok pada soalan tadi, di mana kedudukan pelajar-pelajar GMI, okey. Dan kita ambil contoh kebanyakannya lah industri dekat Malaysia ni, kita kata kilang tadi, mereka mungkin ada 3 bahagian penting lah. Nombor 1 kita ada R&D, nombor 2 kita ada teknologi center, dan nombor 3 kita ada kilang tu sendiri, tempat pengeluaran. So secara ringkasnya R&D ni tempat industri-industri ni membangunkan produk-produk mereka. Mereka buat kajian, buat uji kaji dan sebagainya, sehingga mereka datang kepada satu produk yang final yang sudah mereka setuju ataupun ready untuk dikeluarkan. Betul. Maka kemudiannya proses itu akan berpindah kepada teknologi center. Okey. Di teknologi center ni lah kat sini ada pemikir-pemikir ataupun kita kata orang yang akan memikirkan bagaimana cara untuk kita mengeluarkan produk-produk yang telah dihasilkan di R&D. Okey. Kemudiannya seterusnya prosesnya adalah pengeluaran di kilang. Jadi saya boleh cakap di sini pelajar-pelajar di GMI ini dengan ilmu yang mereka ada selepas mereka habis pengajian mereka di GMI, mereka akan ditempatkan sama ada di R&D ataupun di teknologi center. Kalau kita tengok mungkin tool and die dan mold teknologi, pelajar-pelajar ni mungkin lebih duduk di dalam teknologi center, di mana mereka lah yang akan fikir macam mana nak hasilkan satu-satu produk ni. Contohnya R&D dah setuju, kita ambil mudah. Contohnya R&D dah setuju untuk keluarkan face shield. Okey, kilang tu katalah untuk mengeluarkan face shield dan R&D dah design cantik, kemudian dia dah setuju untuk keluarkan face shield. Jadi ini proses terusnya adalah di teknologi center, di mana pelajar-pelajar mold ataupun pelajar tu anda akan fikir macam mana cara untuk kita menghasilkan produk-produk tersebut melalui acuan ke ataupun apa sahaja bentuk pembuatan yang diperlukan untuk menghasilkan face shield tadi. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Abdul Rahman kerana bersama-sama kami pada petang Jumaat ni. Okey, sebentar lagi kita akan berborak dengan seorang lagi pakar bidang. Alright, tapi kali ini program-program yang akan dikongsikan merupakan program-program yang berteraskan kemahiran analisis. Okey. Jadi kita berehat sebentar.
Okey, kita ada bersama kita hari ini, sekarang ini, saudari Farah Nadia binti Muhammad Sobri. Ya. Okey, Farah merupakan tenaga pengajar IQM, MFS. Yep. Alright, dua program ni. Alright, Industrial Quality Management dan Manufacturing System. Okey, betul. Alright, kita mulakan dengan IQM dulu. Mungkin Farah walaupun mengajar manufacturing system, tetapi disebabkan kedua-dua program ini berteraskan analisis, saya yakin Farah memang tahu atau mempunyai maklumat yang sangat berguna tentang IQM. Okey, baik. Terima kasih Chanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nadia binti Muhammad Sobri. Saya adalah tenaga pengajar di dalam di bawah Manufacturing and Management Section, iaitu untuk program IQM dan MFS sendiri. Okey, baiklah, untuk program IQM itu sendiri iaitu kita panggil sebagai Industrial Quality Management. Okey, baiklah, kalau Miss Anas nak tahu dan juga orang tua saya nak tahu, di Malaysia sekarang memang memerlukan quality control. Okay, di mana dalam bidang-bidang industri dapat pelbagai cetak rompak ataupun barang-barang yang dikopi secara tak berkualiti. Jadi dengan adanya unit kualiti dalam sebuah industri itu amat penting untuk mendapat produk ataupun hasil yang baik dalam satu industri itu sendiri. Jadi untuk program IQM itu sendiri kita belajar untuk mempelajari bidang menganalisis. Okey. Jadi memang keunikan kedua-dua program ini terletak pada kemahiran menganalisis lah. Ya, betul. Okey, kalau IQM tadi, analisis itu terletak kepada analisis produk. Ya, betul. Okey, MFS ni macam mana pula? MFS lebih kepada untuk proses kontrol. Kita mengawal suatu proses produk itu sendiri. Berbanding dengan IQM lebih kepada quality control. Untuk mendapatkan kualiti produk yang bagus, kita perlu mendapatkan data yang betul dan menganalisis data tersebut daripada produk dan proses. Okey, selain daripada kemahiran menganalisis, Ya, betul. apa lagi kemahiran yang diterapkan pada pelajar-pelajar dalam program ini? Okey, untuk pelajar-pelajar sendiri dalam program IQM lah sendiri ya, yang paling unik ialah untuk belajar ada Six Sigma, dipanggil dengan Lean Manufacturing System, iaitu student dapat pelajar akan dapat mempelajari mengenai quality management. Ya, quality management di mana bagaimana untuk meningkatkan productivity dan juga untuk mengurangkan waste atau pembaziran dan seterusnya meningkatkan profit sesebuah industri itu sendiri. Jadi maknanya dekat sini untuk belajar quality management dalam suatu bidang selain daripada bidang kejuruteraan itu sendiri. Okey, jadi maknanya kalau pelajar ni graduan IQM MFS ni, bila mereka keluar ke industri, Betul. diorang ni macam guru disiplin, cekak pinggang, buat rotan, tengok mana yang di mana yang sebenarnya boleh ditingkatkan kualiti tersebut. Lebih kepada tak perlu garang-garang, tak perlu marah-marah, lebih kepada seorang yang teliti dan fokus untuk mendapatkan data yang bagus. Bila mendapatkan data yang bagus, kita dapat menganalisis dan seterusnya mendapat kualiti yang terbaik bagi satu produk ataupun proses itu sendiri. Okey. Okey, bila mereka keluar atau bergraduat dari program ni, Ya, betul. Apakah bidang kerja mereka yang sebenarnya of course menjaga kualiti itu salah betul. satu. Betul. Mungkin ada yang graduan yang selain daripada masuk bidang yang selain daripada itu. Ada tak? Senang cerita, lebih kepada IQM ini adalah lebih kepada untuk audit dan membantu proses-proses untuk kualiti. Jadi daripada segi bidang kerja itu sendiri, bidang lain tu maksud dia macam lebih kepada perlu ada fokus untuk seperti proses-proses untuk auditing, as auditor lah mostly. Okey. Sebagai auditor lah. Yes, betul. Alright. Program sesuai untuk lelaki ke perempuan? Dia ada unisex. Unisex maksudnya tiada diskriminasi untuk jantina. Okay, yang senang cerita sesuai untuk siapa yang suka kerja dekat pejabat ataupun yang lebih kepada menganalisis. Suka pada proses-proses yang tidak memerlukan fizikal punya keperluan,
lebih kepada keperluan menggunakan logik dan juga pengiraan analisis. Okey, jadi saya nak buat kesimpulan di sini. Ya, betul. Maknanya anggapan masyarakat di luar sana bahawa graduan JMI ni keluar kerja kilang. Keluar kerja tempat panas. Okey, sebab dari awal tadi saudara Rashdin pun beritahu bila keluar ke industri, masuk ke industri memang ekor. Kan? Jadi maknanya selama ni tanggapan masyarakat tu agak kurang tepat lah. Ya, betul. Kan? Betul. Sebab kalau dari sampai akhir pun manufacturing proses tu pun duduk di pejabat. Okey, maknanya graduan JMI ni memang seronok lah bila keluar bekerja. Ya, seronok keluar bekerja. Ya. Kena keluar daripada out of box sikit lah. Bukan hanya fokus pada tanggapan kerja berpanas, kerja yang memerlukan fizikal semata-mata. Kejuruteraan ini meluas. Dan saya sendiri pun daripada background yang berlatar belakangkan memang graduan daripada manufacturing dan maksudnya bidang pembuatan dan bahan dan juga kualiti. Okey. Saya seronok mendengar maklumat dari keempat-empat pakar bidang termasuk Farah sendiri sebab kalau di JMI ni program-program yang disediakan memang dah jadi a complete manufacturing process lah. Ya, betul. Dia menyeluruh. Ya, maknanya ada seorang graduan dari setiap program ni kita dah boleh set up satu manufacturing company. Betul. Kan? Ya. Okey. Kira dia saling berganding bahu lah. Ya, betul. Maknanya dia tak boleh stand alone, dia tak boleh in isolation. Betul. Dan mereka complement each other. Each other and have a good teamwork. Betul. Okey. Alright. Baiklah. Kita dah tiba di penghujung sesi kali ini. Alright. Terima kasih diucapkan kepada Farah Nadia di atas perkongsian yang amat berguna. Alright. Dan sementara menunggu kawan saya yang tak sampai-sampai lagi ni, macamlah jam sangat dari Sungai Tangkas tu ke Sungai Tangkas kan. Okey. Saya nak mengumumkan sedikit untuk pendengar atau penonton yang berminat. Alright. Sudah boleh memohon untuk kemasukan ke GMI iaitu program GMI UTP Foundation Program. Alright, program usaha-sama GMI dan UTP dengan menggunakan keputusan percubaan SPM. Okey. Alright. Mana diorang ni? Lambatnya. Okey, permohonan atas talian boleh dibuat di pautan tersebut. Okey, kalau pelajar-pelajar atau anak-anak yang berminat boleh pergi ke website kami. Di situ ada apply online, apply now. Di situlah pautan untuk memohon. Oh Syana, sorry. Lambat. Sorry lambat tadi. Baru sampai. Aduh, banyak betul Roblox tadi. Aduh. Roblox. Okey, Tuti yang lapar pun dah balik dah. Buka. Ni panas lagi ni. Panas. Hari ni pun kita cerita bau pun sedap. Graduan JMI tu macam pisang goreng panas. Goreng Okey. Ni I nak cerita ni pasal Roblox tadi ni. Okey, Roblox yang pertama I ada jumpa di gerai goreng pisang tadilah. Satu parent ni anak dia dah tamat belajar. Okey. Dah tamat belajar memang sangat puas hati dengan cara belajar di JMI. Lepas tu lagi satu lega sangat. Dia sangat lega dengan jumlah bayaran balik pinjaman mara tadi tu. Sangat lega dia. Roblox yang kedua, nak cerita ni. Roblox yang kedua, parent ni, anak dia baru nak masuk belajar di JMI. Okey. Dia berminat dah dengan program plastik yang ditawarkan di JMI ni. So, bagi saya lah, memang sangat hangat. Pelajar-pelajar yang dah habis belajar di JMI ni hangat, panas. Okey. Yang nak masuk ke JMI pun panas juga. Macam goreng pisang kita ni. Oh, seronok dengar tu. Seronok. Okey. Sebenarnya macam inilah. Sebenarnya memang saya nak bagi tahu kami di pihak marketing ni memang saban hari
okey, saban hari menerima permintaan daripada industri, ilan-ilan kosong kerja dari industri yang meminta JMI menyediakan pelajar-pelajar kepada dia orang saban hari. Tapi masalahnya tak cukup. Mana pergi? Kita kekurangan pelajar, kita tak cukup pelajar nak supply kepada dia orang. Dia orang minta 5, kita bagi 2. Dia orang minta 10, kita bagi 5. Memang tak cukup. Maknanya peluang pekerjaan tu memang adalah di luar sana. Betul sangat. Macam goreng pisang. Goreng pisang, letak cheese, habis. Tak sempat. Beratur. Industri nak pelajar-pelajar kita. Okey, saya rasa pihak kru ada menyediakan paparan mengenai peluang-peluang kerja yang ditawarkan oleh industri-industri tadi. Okey, kita saksikan. Okey. Jadi kita dah tengok tadi bukti yang menunjukkan graduan-graduan JMI ni memang laku, hangat, macam pisang goreng panas. Alright. Dan kita memang amat berbanggalah. Alright, dengan graduan-graduan yang menjadi duta kepada JMI sehingga kan mereka dicari-cari alright oleh industri. Itu sebahagian yang sempat kami carilah. Sebenarnya banyak lagi ilan-ilan demand dari industri untuk mencari pelajar-pelajar kita lah, pelajar JMI. Okey. Baiklah, jadi kepada yang telah setia bersama kami dari jam 3 tadi, kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga telah beroleh maklumat yang amat bermanfaat. Okey, maka temui kami untuk sesi seterusnya pada 23 April nanti. Sesi ketiga. Okay, sesi kita ketiga, borak-borak lagi. Baik. Banana cha-cha, banana cha-cha.